Untuk langkah yang kelima ialah mengukur ketinggian setiap pisahan mendapan tanah dan keseluruhan pisahan tanah. Okey, selepas kita biarkan selama 1 malam, kita akan dapati lapisan-lapisan tanah telah terbentuk mengikut ketumpatan lapisan tersebut. Okey, so yang berada pada lapisan yang daripada bawah sekali ialah, paling bawah ialah pasir. Yang kedua ialah kelodak. Yang ketiga ialah tanah liat. Dan yang ke atas ialah bahan organik. Okey, yang kat tengah ni, yang sini, yang jenis ni adalah air, dan terdapat juga sisa-sisa organik yang lebih ringan akan timbul di permukaan. Okey, macam mana cara nak mengukur lapisan tanah ni? Terdapat. Okey, untuk kaedah yang pertama adalah kita perlukan satu pen marker. Okey, pen marker yang permanent. Okey, dan kita akan tanda pada lapisan-lapisan tersebut, dan nanti kita boleh ukur menggunakan pembaris. Okey, pastikan mata awak berada selari dengan bekas sampel tanah awak ni. Okey, sebab apa? Mata perlu selari supaya kita mendapat bacaan yang tepat. Okey, sebagai contoh, cikgu akan tanda mengikut lapisan. Okey, lapisan yang atas sekali, okey, merupakan lapisan tanah liat. Okey, lapisan yang kedua ialah lapisan kelodak, dan akhir sekali sampai ke bawah ni ialah lapisan untuk pasir. Okey, selepas kita dah tanda, kita boleh ambil pembaris dan kita boleh ambil bacaan ketinggian pisahan ataupun ketinggian setiap lapisan mendapan tersebut. Okey. Ataupun cara yang kedua, okey, cikgu akan ambil beberapa keperluan. Okey, yang pertama pastikan awak ada pembaris. Okey. Okey, awak ada pembaris dan awak baca terus saja pada pembaris tersebut. Okey, so pastikan mata berkedudukan selari dengan pembaris. Maka ambillah bacaan pada setiap lapisan tersebut. Okey, so pastikan kena ingat balik, yang atas sekali ni yang warna cerah ialah liat. Yang warna kelabu sikit ni adalah kelodak, dan selebihnya ialah pasir. Okey, so pasir yang lebih kecil akan berada di bahagian atas dan pasir yang kasar akan mendapat paling bawah. Okey, dan kaedah yang terakhir, okey, boleh juga menggunakan sticky note ataupun apa-apa yang mempunyai macam arah penunjuk macam ni untuk memastikan nanti kita boleh pindahkan ukuran tersebut lah. Okey, pastikan kedudukan awak kedudukan mata awak selari dengan pembaris tersebut. Okey, dan tandakan ke mana setiap lapisan tanah tersebut. Okey, so yang pertama yang pertama ialah liat. Okey, yang pertama ialah liat. Okey, lapisan kedua ialah kelodak. Kita tanda sampai mana lapisan dia. Dan akhir sekali lapisan pasir. Okey, maka kita akan pindahkan bacaan-bacaan yang kita peroleh tadi ke dalam jadual data. Okey, sekarang cikgu akan ajar macam mana kita nak pindahkan bacaan yang kita dapatkan tadi kepada peratus lapisan tanah. Okey, supaya nanti kita boleh gunakan untuk menentukan tekstur tanah menggunakan segitiga USDA. Okey, tadi kita dah ukur. Okey, kita tengok balik pada pembaris yang kita telah gunakan tadi. Okey, ini kaedah yang terakhir sekali yang cikgu tunjuk tadi.
Okey, kita telah tandakan berapa ketinggian pasir, berapa ketinggian lapisan kelodak dan juga berapa ketinggian lapisan liat. Okey, kita akan pindahkan bacaan tersebut kepada gambar rajah ini supaya lebih jelas. Okey, tinggi keseluruhan daripada dasar hingga ke liat ialah 4.7 cm. Okey, so tinggi untuk liat sahaja, tinggi untuk liat sahaja ialah sebanyak 0.4 cm. Okey, lapisan kelodak pula ialah 1.1 cm. Dan akhir sekali untuk lapisan pasir ialah 3.2 cm. Okey, pastikan jumlah ketiga-tiga lapisan ini bersamaan dengan tinggi keseluruhan. Okey, sekarang kita akan pindahkan data ini menjadi peratus. Okey, kita aplikasikan ilmu matematik yang telah ada. Okey, macam mana dapatkan peratus? Sebagai contoh, cikgu tunjuk yang pertama. Liat. Okey, untuk liat tadi kita dah dapat bacaan dia 0.4 cm. Maka dibahagikan dengan keseluruhan, tinggi keseluruhan sampel kita tadi iaitu 4.7 cm darab dengan 100. Okey, maka kita akan dapat 8.5%. Okey. Yang kedua kita ada kelodak. Okey, berapa kelodak tadi? 1.1 cm dibahagi dengan 4.7 cm darab dengan 100. Kita akan dapat nilai dia 23.4%. Okey, dan akhir sekali kita dapat lapisan pasir. Okey, kita dapat 3.2 cm bahagi dengan tinggi keseluruhan 4.7 darab dengan 100, kita akan dapat 68.1%. Okey, untuk kita kira menggunakan ataupun untuk tersemak melalui segitiga USDA, lebih mudah kita bundarkan peratus ini kepada nombor yang genap. Okey, supaya apa? Nanti mudah kita nak menanda pada segitiga USDA. Okey, jadi liat tadi, okay, kita ambil 85, kita genapkan, kita bundarkan, kita ambil dia kepada 9%. Okey, untuk kelodak kita ambil dia 23% dan pasir kita ambil dia 68%. Okey, pastikan jumlah ketiga-tiga lapisan mendapan tersebut bersamaan 100%. Okey, sekarang ni cikgu tunjuk macam mana kita nak semak dalam tekstur segitiga USDA. Okey, letak data ni sebelah. Right. Okey. So, yang pertama, okey, kita tengok tadi bacaan kita ialah untuk kita ambil yang paling besar dulu, yang paling senang. Okey. Pasir 68%. Okey, kat mana pasir berada pada bahagian yang paling bawah. Okey. So, kita agak-agaklah 68 tu duduk kat mana? Dekat-dekat dengan 70. Okey, kalau tengah-tengah ni 65, so awak agak-agaklah lebih kurang. Kat sini 68. Okey, so awak gariskan menyerong ke kiri. Okey, ke atas dan menyerong ke kiri. Okey, maka kita tandalah kat sini, kita buat andaian kat sini 68. Okey, cikgu buat ni. Okey, selesai garisan yang pertama untuk pasir. Okey, untuk yang kedua kita ambil bacaan untuk kelodak. Okey, berapa peratus kelodak kita ada kat sini adalah 23%. Okey, kat mana kelodak sebelah kanan ini? Okey, kita tengok kat mana nilai 23. Okey, kat sini 20. So 23 di antara 20 dengan 30 ni. So kita agak-agak saja. Kalau kat sini 25, so 23 akan duduk tengah-tengah. Okey, kita gariskan menyerong ke bawah. Okey, so saya andaikan kat sini 23.
Okey, selesai untuk peratus kelodak. Dan akhir sekali kita nak buat untuk liat sebanyak 9%. Okey, dekat mana liat? Sebelah kiri ni. Okey, kita bacaan dia ke atas. Okey, so 9 maksudnya tak sampai lagi kepada menghampiri dengan 10 kan. Okey, so kita agak-agak kat sini ialah 9%. Okey. Okey, sekarang ni kita dapati titik persilangan ketiga-tiga garisan tadi berada pada titik ini. Okey, maka titik persilangan ini berada dalam kategori ataupun dalam tekstur tanah iaitu loam berpasir. Maka kesimpulannya, okey, kita tengok kepada eksperimen kita yang ini. Okey, jadi sampel tanah yang pertama iaitu yang cikgu punya. Okey, lihat cikgu tadi, cikgu pindahkan kepada data ni. Okey, lapisan tadi lihat 0.4, kelodak 1.1, pasir 3.2. Peratus dia pula 9, 23 dan 68. Okey, jenis tekstur yang kita cari tadi adalah, jawapan dia adalah loam berpasir. Okey.